Assalamualaikum semua. Abang terpaksa ref kereta ni sebab bunyi dia, ya Allah, steam gila babe, sedap gila suara dia. Dan yang lebih penting adalah hari ni abang akan review sebuah model Super GT dan model yang abang masukkan itu adalah Aston Martin DBS Superleggera. Jadi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut pasal model ini, bagi anda yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe tu, terima kasih dan jangan lupa tekan loceng. So, abang dah tak sabar ni. Jom kita check it out model ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi peluang untuk review, orang katakan, kereta yang kita agak jarang-jarang jumpa dekat atas jalan raya. Dan abang yang katakan tadi, ini adalah Aston Martin DBS Superleggera. Apa maksud Superleggera ni? Superleggera sebenarnya maksud dia adalah super light. Kalau kita translate kan, dia jadi adalah super light. So that's why lah berat dia ni agak ringan. Dia adalah sekitar 1.6 tan, bawah lah, di bawah 1.6 tan. Dan apa yang special pasal kereta ni adalah memandangkan dia super light, kebanyakan boleh katakan almost 70% part yang digunakan adalah carbon fiber. Sebagai contohnya, untuk yang ni dekat dia punya bonnet depan ni, ini semua carbon fiber tau. Ini semua carbon fiber. Ini kalau aku buka ni, kau akan nampak dia macam ala-ala transformer sikit. Untuk bahagian hadapan ya, of course yang ini sebuah model Super GT, dia punya profile agak rendah sikit. Dan of course yang ini untuk Superleggera, dia adalah antara model flagship untuk Aston Martin. Dan kalau nampak dekat grill ni, is gunakan all black piano punya colour. Dan untuk bahagian bawah ni, kau nampak ni, untuk bahagian bawah, dia punya bumper bawah ni pun, ini pun menggunakan carbon fiber. See, overall memang sangat-sangat lawa. Dan satu lagi, berbalik kepada atas ni, kita akan nampak kebiasaannya bash ni dia akan letakkan pada bahagian tepi maupun bahagian belakang. Tetapi Aston Martin ni dia unik sikit. Dia letak dekat boot atas. Dia tulis Superleggera pada bahagian kiri dan juga kanan. Dan one more thing adalah, untuk kereta ini memandangkan adalah sebuah model Super GT, sebuah sport car lah saya katakan. So dia ada elemen-elemen aerodinamik ni, di mana dia ada banyak, orang kata, laluan angin untuk aerodinamik di mana dia bawa daripada hadapan, dia keluar ke bahagian tepi dan dia bawa hingga ke bahagian belakang. So untuk bahagian tepi, seperti biasa mana-mana kereta Aston Martin, dia pintu adalah begini, jenis yang menaik. Sama macam dia punya logo lah. Ini sama untuk apa-apa saja model. Okey, seterusnya macam abang katakan, memandangkan depan dia adalah carbon fiber. So untuk bahagian tepi pun carbon fiber. Di mana untuk bahagian tepi ni, untuk ogap angin ni pun carbon fiber. Untuk side mirror pun carbon fiber. Untuk bumbung atas adalah carbon fiber juga. Macam abang katakan, untuk bash depan atas hood tu dia ada Superleggera kan. So untuk tepi dia letak DBS dekat bahagian situ. Untuk rim depan dengan belakang adalah gunakan rim yang sama, iaitu bersaiz 21 inci. Tetapi saiz tayar dia berbeza. So dua-dua dia gunakan tayar yang sama, iaitu jenis Pirelli. Tapi saiz depan adalah 265/35. Untuk bahagian belakang adalah 305/30. Dan untuk yang ini dia punya brake disc, dia gunakan karbon seramik. Di mana untuk brake disc depan dia gunakan 6 port, 6 port. Manakala untuk bahagian belakang adalah 4 port. So kalau kau nak tukar satu set ni, kau rasa berapa? Aku rasa silap-silap X70 sebiji pun boleh kot.
ke lebih. Seterusnya untuk bahagian belakang, sebelum kita belakang kita nak tengok dulu berapa orang kata minimum minyak yang dia kena isi. Dia tulis itu minimum zone 95. Tagar aku pun minimum dia katakan 97. Tapi itulah kan, takkan yang bawa ni isi 95 kan. Come on lah kan. So better orang kata nak dapatkan performance yang better, ambil yang minyak hijau dan sebagainya kan. So untuk belakang dia pun orang katakan kena macam depan dia. Profile dia agak, orang katakan agak rendah juga benda tu. Nampak dia punya wow factor juga daripada depan dan juga bahagian belakang. Macam katakan, hampir keseluruhan kereta ni adalah carbon fiber. Termasuklah dengan untuk bahagian dia punya spoiler ni. Untuk spoiler kecil ni pun carbon fiber. Dan sebenarnya, di sebalik spoiler ni, ini adalah ongap angin yang katakan. Dia bawa daripada hadapan, pergi ke bahagian tepi dan dibawa ke bahagian belakang. Maknanya angin tu akan keluar pada bahagian belakang. Ni macam ducktail jugalah, macam tu, lebih kurang macam tu jugalah. Okay? Dan untuk boot belakang yang ni pun adalah carbon fiber juga. Dekat bahagian bawah, bumper bawah, lid bawah, semuanya adalah carbon fiber. Dan kita nak tengok untuk bahagian bonnet dia macam mana pula. Dan macam katakan carbon fiber, nampak ni, semua kat dalam ni semua carbon fiber ni. Dan untuknya belakangnya, kalau nak cakap berapa besar, belakang ni tak berapa besar, tapi setakat kau nak bawa 2-3 luggage tak ada masalah. Ataupun kau bayangkan payung dia panjangnya ni, dia sekitar panjang ni lebih kurang macam ni je, ataupun besar lebar dia lebih kurang macam tu je. Okeylah, sesuai lah dengan kita ni kan. So untuk dalam pun untuk Superleggera pun dia ada elemen sama seperti luar dia, iaitu carbon fiber. Dia ada gabungan antara carbon fiber dan juga Alcantara. Dan of course yang dalam ni adalah all black, satu color saja iaitu warna hitam. Dan macam katakan, dalam dia is look very very simple, sama seperti mana-mana model Aston Martin. Dia memang aim dia adalah untuk jadikan dia sesimple yang boleh. Maksudnya adalah sekali pandang kita dah boleh tahu. Dan macam katakan, dashboard dia very clean. Dekat passenger side nothing, tak ada apa. Untuk bahagian tengah kita nampak dia punya dia ada screen information. Screen yang ini adalah besar 8 inci. Dan untuk bahagian tengah dia punya gear pun, indicator gear semua dekat sini, semua menggunakan button. Dan satu lagi, dia punya aircon dan everything ni semua menggunakan jenis yang touchscreen ya. Dan macam abang katakan, dia adalah ada gabungan antara carbon fiber dan juga Alcantara. Macam contohnya untuk bahagian tengah, ini adalah carbon fiber. Untuk bahagian pintu, semua pun adalah carbon fiber. Manakala untuk yang steering yang ini dia gunakan Alcantara. Begitu juga dengan bahagian atas pun ada gabungan Alcantara juga. Dan seat yang ini adalah untuk model Superleggera, dia sebenarnya adalah 4 seater tau. Tapi sebenarnya bagi saya dia lebih sesuai kepada 2 orang saja, 2 seater saja. Untuk bahagian belakang ni, setakat kau nak letak anak kau mungkin boleh, tapi orang dewasa mungkin tidak sesuai. Tapi di mostly lebih kepada nak letak barang-barang lah, letak handbag, letak laptop dan sebagainya. Dan seat dia adalah semua adalah leather. Dan kalau perasan kan, seat dia ada corak-corak. Corak-corak nampak macam corak diamond, tapi sebenarnya dia lebih kepada jenis hexagon. So itulah dah. Dan satu lagi, ni lupa nak beritahu korang. Dan untuk yang ni dia pun ada armrest. Dan armrest ini dia bukan manual tau. Semua dia boleh control melalui elektronik. Nampak nampak? So dia boleh buka, bukaan dia pun agak besar juga. So untuk driver seat, dia punya panometer, kalau nampak kat sini, dia adalah fully digital. Dia tak ada analog semua adalah digital. Dan dibahagikan kepada 3 bahagian, di mana kiri dan juga kanan dia lebih kepada information pasal kereta ni lah. Dan untuk panometer, untuk dia punya speed dan juga everything, semua dekat bahagian tengah ini. Dan of course untuk steering, kita nampak dia ada pedal shift yang agak besar juga. Dan lebih penting adalah duduk dalam bucket seat ni agak selesa. Okay? So seterusnya kita nak cerita pasal engine. So dah cerita pasal kereta hebat ni, takkan tak nak cerita pasal engine kan. So untuk engine, macam abang katakan, yang ini depan adalah carbon fiber, super duper light babe. Kau tengok ni, ringan betul-betul. Dan penting dia lah, kalau kau buka ni, kau nampak macam ala-ala Transformer sikit. Alamak, kau kena tengok Okay, so seterusnya untuk engine. So engine yang ini, dia gunakan engine 5.2 liter V12 twin turbo. So untuk yang ini, dia punya horsepower adalah 725 horsepower, 900 Newton meter torque. So untuk kotak gear, dia gunakan kotak gear ZF 8 kelajuan. So yang ini dia adalah rear wheel drive. Dan
Kalau ikutkan atas kertas, 0 to 100 adalah 3.4 saat. Manakala dia punya top speed adalah 340 km sejam. Dah. Dan satu lagi. Dan of course semua sedia maklum untuk kereta Aston Martin, dia ada seorang QC yang akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dan untuk kereta yang ni, dia punya QC dia adalah, nama dia adalah Claudio Hapau. So aku rasa ni orang Siam kot. Aku rasa lah. So seterusnya kita nak cerita pasal driving experience engine 5.2 V12. Jom! Okey, seperti abang katakan, ini yang saat yang saya nantikan. So, dengan enjin 5.2 liter V12 twin turbo, 725 horsepower, 900 Nm torque, 0 to 100 3.4 second. Sebenarnya, kalau saya tak test ni pun kau dah tahu dah macam mana kuasa dia, macam mana Superleggera ni boleh pergi. Dan of course, untuk yang ni, sebenarnya dia ada 3 mode tau. So, dia ada GT, dia ada Sport dan juga Sport Plus. So untuk sekarang ni abang bawa adalah GT mode. So once you tukar kepada Sport mode, so dia punya derumat enjin dia tu dah different. Apatah lagi kalau letak kepada Sport, lagilah meletup-letup bunyi dia. Pemanduan pun saya tak nak cakap banyak sebab of course saya rasa tak ada masalah. So mana-mana saja kereta, saya rasa on the dia bukan semua. Ada juga yang sport car yang sedap, ada juga yang tidak. Tapi untuk yang ni guna as a for me guna as a daily car boleh, as a weekend car boleh. Sebab untuk kalau kau keluar masuk, walaupun kau nampak profile dia agak rendahan, tapi sebenarnya untuk kau keluar masuk is easy. Especially badan macam saya, untuk nak in out memang senang. Kalau kita nak compare dengan mungkin jenama-jenama lain, contohnya Ferrari contohnya. So kalau saya nak masuk keluar ada sedikit kesukaran untuk saya, tetapi kena dengan teknik lah. Okay, so sekarang ni abang nak tunjukkan, macam abang katakan macam mana G-Force kita ni So satu, okay, kejap lagi nanti kita dapat road clearance, nanti kita akan cuba tengok macam mana ada King pula highway kat depan ni pula. Kau tengok, easy babe, 170 kau nak dapat memang senang kau tengok babe, 210 aku rasa dalam 4 saat 3 saat 4 saat lebih kurang macam tu. Macam 0 to 100 dia 3.4 saat. Tapi untuk tadi yang ni, saya tekan sekejap dengan momentum yang saya ada, dah dapat 210, senang. Tapi masalahnya macam tak ada apa-apa. Okay, so kita keluar, kita buat sedikit kesimpulan dan abang nak kongsi kepada korang berapakah harga untuk Aston Martin DBS Superleggera. Kau tengok dia tu. Itu bau GT, belum explain lagi. Jadi kita pun dah cerita pasal design, kita dah cerita dalam, kita dah cerita enjin dan kita pun dah cerita pasal driving experience. So mesti ada nak tahu berapakah harga dia kan. So untuk harga Aston Martin DBS Superleggera, harga asas dia yang tanpa tag adalah 1.4 juta. Dan kalau termasuk tag berapa? 2.94 ataupun 2.95 juta sahaja. Okey, so sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasa, nak tengok abang review kereta apa, mungkin boleh nyatakan dekat ruangan komen bawah. Dan yang lebih penting, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa tekan loceng. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Aku nak balun sekali lagi.